sahabat-sahabat para peserta sekalian. Jadi insyaAllah pada pagi ini, hari cuti, kita buat bengkel lah. Cuma untuk makluman awal kalau siapa yang mungkin ada hal tak nak buka kamera pun tak apa sebenarnya. Dia santai bengkel sebab kita ni tidaklah kita panggil pengajian kitab agama sepenuhnya kan. Tu kalau pengajian kitab agama sepenuhnya tu yang kadang-kadang Tok Guru minta kan online kena buka kita. Kalau kita ni kita panggil santai lah. Jadi kalau ada siapa yang ada masyarakat, ada hal tak nak buka kamera ataupun sambil ada kerja lain pun tak ada masalah sebab kita rekod dan nanti kita akan bagi link recorder ni supaya untuk jadi rujukan pada masa akan datang lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tentatif atau cara kita ni secara asasnya sebagaimana yang telah diberikan itu, kita akan pecahkan satu pengenalan berkenaan dengan proposal penyelidikan, dan yang keduanya berkenaan dengan bagaimana sediakan proposal. Yang ketiga kita ada praktis lah, sebab barulah dia tidak one way connection saja, dan paling-paling tidak hasil daripada praktis tadi tu siapa yang tidak belum lagi ada proposal atau baru nak sambung, dia akan dapat satu bahan asas untuk dikembangkan lagi. Kalau siapa yang dah sambung dia boleh implementkan untuk tambah baik lagi lah insyaAllah. Dan yang ketiganya iaitulah berkenaan dengan nanti masa saya buat pembentangan kan, saya akan share screen. Jadi mungkin saya tak akan nampak kalau ada siapa yang tulis dekat message dekat screen ni, in call message ni saya tak nampak. Jadi tak ada masalah, boleh sama ada nak tinggalkan soalan untuk dijawab pada akhir saya jawab, ataupun kalau nak tanya terus, kalau bimbang benda tu lambat nak tahu, boleh ni je, boleh interrupt, boleh masuk je cakap nak tanya, nanti kita akan berhenti untuk kita jawab, tak ada masalah. Sebab takut nanti kalau ada yang tekan hands up ni saya pun tak perasan, raise hand ni kan saya pun tak perasan, jadi sebab saya tengok slide saja. Jadi kita lebih kepada ni lah discussion. Kalau nak buat discussion, tidaklah semestinya kita panggil ceramah one way connection, tetapi lebih kepada discussion. Sebab kali itu kita namakan bengkel. Dan yang terakhirnya kita akan ada break sikit nanti. Pada pukul berapa yang kalau kita letakkan tu adalah break dia iaitu pada pukul 10.30, lebih kurang 15 minit untuk kita rehat dan sebagainya. Okay, baik. Jadi apapun kita buka majlis kita ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Okey, baik. Namanya terima kasih kepada semua peserta kalangan sahabat-sahabat kenalan Melaka ni untuk kita sama-sama buat bengkel. Untuk makluman sebelum kita pergi kepada introduction, ta'aruf sebagainya, bengkel ni beberapa kali dah kita buat, sama ada secara online ataupun offline. Pada sebelum COVID offline lah. Cuma bengkel ni kita lebih khususkan pada proposal, lebih kepada penulisan akademik, research proposal sebagai asas basic, kemudian nak dikembangkan lagi kepada kita punya research. Sebab sebelum pada ni kita buat secara umum bengkel tulis siap, itu lebih kepada motivasi. Yang ni kita lebih kepada kebahiran, insyaAllah. Sebab sebenarnya ramai yang nak sambung belajar, cuma ada tiga sahaja kekangan orang nak sambung belajar ni. Yang pertama masa, sebab sambung belajar ni masing-masing dah kerja, dah kahwin kan, jadi komitmen sendirilah masa. Yang keduanya kewangan, sebab sambung belajar ni bukan murah, dia punya iuran dia tinggi, bergantung pada universiti lah. Melainkan kalau dia pandai dapat beasiswa ataupun tajaan dan sebagainya. Kalau dulu
masa ada my PhD, my brain, my PhD kalau masa saya sambung master saya dapat my brain. Memang yuran dibayar oleh pihak kerajaan. Masa PhD saya dapat skim Zamalah Yayasan Chancellor oleh UKM. Dia bayar yuran dan dia bayar allowance bulanan. Dan dia tak kasih kerja. Sebab memang dia bayar allowance tu 3,500. Yuran dia bayar, allowance dia bagi. Jadi tak kasih kerja. Dia suruh fokus sahaja dan siapkan apa yang diminta. Jadi kita dah kurang bebanan lah. Jadi kalau siapa yang memang sendiri itu, cuba usahakan cari sumber-sumber tajaan-tajaan yang ada. Walau tak banyak, sikit pun boleh membantu. Okay, dia cuba. Kerana di kewangan kita pun kita pun tahulah bebanan. Dan yang ketiganya, tak tahu nak dari sudut research tadi kan. Jadi ini antara biasalah yang kita buat soal selidik dan juga kita jumpa di antara tiga perkara ni. Baik. Jadi insyaAllah untuk permulaan ini saya tengok yang daftar ni daripada berapa orang semua, ada seorang tak dapat masuk sebab dia ada program. Dia kata dia nak masuk untuk dapat recorder tu je, dia kata yang mana sempat dia masuk. Jadi banyaknya saya tengok ni ada 4 orang tak silap dah PhD. InsyaAllah mantap-mantap dah. Ada yang dah ada tajuk dan ada yang baru nak daftar PhD. Yang lain tu mungkin master dan nak sambung master. Jadi boleh tu kita ambil masa sebab kita pun tak ramai. Kalau sebelum ni 20 orang tu masa yang ramai lah. Jadi kita tak ramai. Kita ta'aruf sikit. Paling tidak nak tahu kita ni dah sampai pengajian kita sambung tahap mana. Master ke PhD ke ataupun dah ada tajuk ke. Tak kisahlah you mana ke sebagainya. Boleh mulakan ke. Saya sebut nama seorang ni sebab ikut skrin ni. Kita punya ni Fadil Syekh Muhammad Rashimi dulu. Sebab atas sekali dia punya gambar ni. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ana, Dr. Zuhaili dan juga sahabat-sahabat yang lain. Saya Muhammad Rashimi bin Abdullah dari Pulau Pinang, asal Pulau Pinang. Sekarang melanjutkan pengajian di peringkat PhD dalam pendidikan bahasa Arab di Medio Al-Madinah International University. Sekarang dah sampai ke SEM keempat sekarang ni. Jadi saya nak menuntut lagi daripada Dr. Zuhaili berkenaan dengan ilmu research. Itu je. Terima kasih. Tajuk boleh kongsi tajuk? Ada tajuk lah? Lebih kurang pembangunan standard kurikulum sintaksis Arab berdasarkan pengisahkan dia CEFR, CEFR. Betul-betul bidang pendidikan ni. Okey, baik. Okey, seterusnya dipersilakan ni Puan Kecik, saya tak pasti, minta maaf Khatijah Muhammad Yatim. Boleh introduce ke? Kalau tak ada masalah. Assalamualaikum doktor dan rakan sekalian. Dengar doktor? Dengar. Alhamdulillah. Okey, saya Khatijah dari Singapura tapi pelajar Universiti Melaya semester 1. Saya guru dan saya sedang lakukan PhD. Bidang saya lah bahasa dan sastra, tapi saya akan fokus lebih pada sastra menggunakan teks-teks, novel dan cerpen. Saya lihat aspek pemikiran dalam novel pengarang Sukma Markasan. Jadi lebih pada sosiologi sastra. Jadi saya akan masukkan ilmu psikologi dan juga sosiologi yang berkaitan lah tentang pemikiran Sukma Markasan, pengarang di Singapura. Oh, dah ada proposal, dah defense? Belum. Saya semester 1 insyaAllah. Lagi 2-3 bulan ni saya harap SB saya kata dah boleh buat proposal. Okey, baik. Sebab dia tak silap satu semester tu ada 2 tarikh kan untuk defense kan? Betul. Mac atau April. Ya. Jadi kena kejar tarikh-tarikh tu sebab biasanya kadang-kadang orang ni sampai 2 semester dia tak siap-siap proposal. Itu yang jadi rugi tu. Betul. Itu antara cabaran lah. Okey, baik. Terima kasih doktor. Silakan Fadil Ustaz Rizwan. Ada ke?
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan Mahmud, berasal dari Terengganu. Sekarang ni berkhidmat sebagai guru lah. Cuma untuk master ni insyaAllah lah dalam perancangan untuk baru nak starting lah. Baru nak mula. Cuma saya dah ikutlah ada beberapa siri bersama dengan lecturer daripada Uniza dan juga USIM lah sebelum daripada ni untuk perbincangan master ni. Cuma sebagaimana yang Dr. sebutkan tadi lah, kekangan dari sudut masa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan boleh dapat semangat lah semula daripada sahabat-sahabat yang berada dalam platform kita pada hari ni. Itu sajalah, wallahualam. Terima kasih Ustaz. Silakan seterusnya Ustaz Zuhelmi. Fadil Ustaz Zuhelmi, ada ke? Kurang-kurang jelas. Boleh dekatkan mikrofon. Boleh? Tak ada masalah. Kan ada masalah pun kita terus dulu, nanti kita ni Puan atau Cik Nurul Izzati. Saya tak pasti Puan ke Cik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Nazimuddin. Sedang melanjutkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia semester 1 untuk Doktor Falsafah. Dan tajuk saya itu adalah cadangan sebenarnya tentang pembangunan spiritual, tetapi kajiannya lebih melalui karya-karya Hamka. Banyak di sini bahagian pendidikan bahasa dan sastra ni. Okey, baik. Okey, baik. Assalamualaikum. Silakan Ustazah Mardiah, boleh ke? Tadi tengok tengah drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiah binti Nordin, orang Kembaman, Terengganu. Saya cakap Terengganu silap. Saya belum lagi sambung belajar, cuma berjilat Cina. Tu yang saya WhatsApp kat Ijat tu. So Ustaz Dr. Zuhaili buat bengkel macam ni. Cuma saya nak maklum komitmen saya hari ni kurang sikit lah sebab saya ada kerja luar. Jadi saya masuk sekejap-sekejap je lah doktor. Okey, terima kasih. Tak apa. Nanti kita akan send recorder. Sebab ada seorang lagi Ustaz Hanif pun, dia SU pemuda ni, dia kata nak join, nanti nak recorder je. Tak apa, insyaAllah. Nanti kalau apa-apa lepas tu, kalau ada masalah boleh PM je. Okey, seterusnya Puan atau Cik Aina Syahirah. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Syahirah binti Rostam, asal Kelantan, Perak. Dan sekarang ni saya sebagai graduan ijazah sarjana muda pendidikan Islam di UPSI Tanjung Malim, dan masih belum mendaftar lagi lah, tapi ada hasrat lah untuk menyambung master. Dan sekarang ni pun sedang tunggu posting untuk ke sekolah, sedang menunggu. So hasratnya nak sambung master tu selepas dapat posting tu lah, insyaAllah. Dan bidang cadangan dia lah, cadangan bidang master yang nak disambung tu berkait dengan tafsir dan juga pemikiran. InsyaAllah dah ada dah macam dah sampai ke hasrat tu kepada pensyarah ataupun SB kat UPSI dulu, Dr. Wahibah. Cumanya itulah nak tunggu posting dulu, insyaAllah. Wallahualam. Nama bidang Dr. Wahibah tu, pemikiran dan tafsir. Baik Tadi Ustaz Zuhelmi ada, silakan. Boleh dah ijaz dah. Assalamualaikum. Salam, okey, cantik. Okey, maaf tu. Bismillah. Nama Zuhelmi Aziz Babiohanan. Zuhelmi Aziz Babiohanan, asal Melaka. Baru graduan daripada Universiti Azhar, baru habis. Dan ini minat untuk sambung UKM lah di master. Dalam bidang, masih kira-kira lagi, dalam bidang peradaban Islam. Kat mana? Kat UKM nanti? Itulah, tengah kira-kira, tengok-tengok. Ada nama. Minta tolong ajar.
Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Jadi kita ada dua sebenarnya. Seorang ada urusan, seorang lagi tak pasti. Dah saya dah remind dia tapi tak dapat masuk. Jadi insyaAllah sebagaimana saya sebutkan tadi tu, nanti bila saya sharekan skrin tadi untuk saya punya perkongsian, in case kalau ada apa-apa persoalan, jika mau soalan tadi tu dijawab lewat, boleh tulis dalam ruangan chat di in-call message ni. Kalau nak interrupt terus pun tak ada masalah lah. Just open mic dan juga masuk. Sebab takut kalau macam apa, raise hand ni pun saya tak nampak. Jadi sebab saya tengok kepada slide tadi tu. Okay, baik insyaAllah. Jadi rata-ratanya PhD dan master lah, dan PhD tadi tu ada 4 orang tak silap saya kalau ikutkan. Okey. Sekejap saya akan presentkan untuk kita punya perbincangan kita. Jadi ada juga yang baru nak sambung belajar. Jadi mungkin saya akan mulakan pada awal sikit supaya apa yang baru nak sambung belajar, master sebagainya dapat apa asas lah tentang untuk pasca siswazah ni. Yang mana daripada sahabat-sahabat yang dah PhD, dah ada pengalaman sebagainya pun, kalau nak share perkongsian menerusi in-call message, menulis pun tak ada masalah, supaya sahabat-sahabat kita yang baru nak sambung belajar ni pun dapat motivasi dan juga dapat tahu apa benda yang perlu mereka persiapkan untuk sambung belajar tadi tu. Macam yang saya sebutkan tadi tu, biasa kekangan 3 itu adalah perkara yang paling utama sekali lah. Kalau kita boleh rancang, kita boleh susun, insyaAllah kita boleh sambung belajar. Cuma saya pesan siapa yang nak sambung belajar, jangan sampai kita tak rancang 3 tadi tu dengan baik. Kerana apa? In case kalau kita drop di pertengahan semester ataupun di pertengahan kita punya pengajian, dia nampak macam sedikit kerugian lah. Sebab satu, kita dah bayar tu bukan murah, ribu semester tu. Yang keduanya dia jadi kita dah memakan masa. Why not kita habiskan masa tersebut daripada kita dah lalu 3-4 semester, tiba-tiba kita berhenti teruskan. Jadi kita nak mula balik pula lepas beberapa tahun, benda masa ni dia tak boleh ulang. Jadi disebabkan itulah, kalau ditanya pada saya sama ada siapa yang habis belajar nak sambung dulu ke, nak kerja dulu ke apa, itu atas perancangan masing-masing. Kerana setiap kita mempunyai kekangan dan juga kelebihan yang berbeza. Mungkin tak sama kalau kita anak sulung, mungkin tak sama dengan anak bongsu. Kerana anak sulung mempunyai komitmen terhadap adik-adik dia selepas mana dia telah selesai urusan diri dia. Tapi kalau anak bongsu, mungkin abang-abang kakak dia dah selesai, maka dia boleh fokus pada diri dia. Begitulah. Jadi itu antara perkara yang paling utamalah di samping benda-benda yang, sebab bila kita pasca siswazah ni, master atau sarjana, kita bukan macam waktu kita prasiswazah atau undergraduate. Kita yang mana fokus mengaji saja. Duit ataupun komitmen lain kita kurang sikit. Tapi kalau kita dah graduate ni, biasanya akan bebanan-bebanan tadi tu. Okay, baik. Jadi, sekejap saya nak share mana. Okay, untuk yang pertama ni saya akan share berkenaan dengan tadi tu pengenalan dan juga persiapan lah. Saya mungkin taklah syarah satu panjang macam syarah kitab, satu slide itu mungkin setengah jam. Kita lebih pada poin-poin. Jadi kalau siapa yang dah sambung belajar ataupun siapa yang dah sambung belajar, ini juga kadang-kadang ada yang terlepas pandang, menjadikan dia susah nak nak sesuaikan diri dia dengan environment, background universiti tersebut. Pertama sekali, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kenal pasti universiti yang kita daftar tadi tu. Walaupun mungkin ada yang kita daftar itu secara asas kita tengok mungkin universiti itu dekat ke tidak rumah kita, yuran dia mungkin murah kan, tapi secara tak langsung kita kena kenal pasti background universiti tadi tu. Di Malaysia ni secara umum dibahagikan kepada 3, ada research university, ada 5 tak silap saya, UM, UPM, UKM, dan 2 lagi apa saya tak ingat, USM ke apa, 2 lagi Jadi ada yang universiti komprehensif. Universiti komprehensif ni macam UiTM kan. UiTM dia mengajar banyak subjek kat universiti tadi tu. Ada yang universiti berfokus macam UPSI. Kerana dia ada tawarkan dari sudut beberapa bidang-bidang yang tertentu. Dia sebenarnya apa beza dia? 3 perkara ni, dia dalam kita sambung belajar, dia adalah kita panggil mempengaruhi cara kita menulis dan metodologi kita. Contoh kalau universiti UKM, dia adalah research university. Research university. Biasanya research university ni dia akan tekan lebih kepada metodologi. Metodologi.
dia akan tekan lebih. Sehingga kan masa saya viva, pemeriksa dalam yang kedua adalah tentang metodologi sahaja. Pemeriksa dalam yang kedua adalah tentang metodologi sahaja. Makna kata bila kita tulis tadi tu bukan sekadar tulis tapi kena ikut dia punya metodologi. Bukanlah bermaksud universiti lain tak tekankan. Tekankan juga tetapi mungkin tak begitu straight dengan universiti-universiti yang research university lah. Macam UM, tadi ada UM kan, UM lagi lah universiti nombor 1 kat Malaysia ni dan dia adalah research university. Jadi kita kena biasakan dan kita kena ikut dia punya skema template tadi tu lebih dan kena jaga dari sudut metodologi tadi tu. Kerana apa? Kerana dia juga akan mempengaruhi berkenaan dengan kalau kita tengok kelayakan nak sambung, nak jadi pensyarah di universiti-universiti yang berkaitan ini, dia akan berbeza. Contoh UKM, kalau nak jadi pensyarah dia kena dah menghasilkan berapa jurnal, scopus sebagainya. Berbanding dengan UiTM mungkin agak ringan sedikit kerana dia lebih komprehensif. Yang penting boleh ada progress learning dan juga ada penerbitan. Jadi kalau kita yang baru nak sambung, cuba kita riki terlebih dahulu background universiti tadi tu supaya kita boleh sesuaikan diri kita. Sesuai. Begitulah juga dia adalah berbeza antara universiti tempatan dengan universiti luar negara. Contoh tadi ada sahabat kita daripada Al-Azhar. Berbeza Contoh kalau macam UKM, saya punya pengalaman bila kita bincang tentang definisi sebab saya sambung berkenaan dengan muamalat. Dia kata kami tak perlukan definisi yang panjang. Bukan kerana benda tak penting, tapi kita nak terus kepada apa kesinambungan kajian yang kamu buat. Kerana membincangkan benda yang telah ulama bincang panjang lebar itu adalah pengulangan. Kami tak nak pengulangan. Kita bukan nak kepada berapa banyak you mendalami sesuatu perkara yang kaitan definisi, tapi bagaimana you boleh nak menguasai dan implement kepada current issues dalam Malaysia ni. Sebabkan itu kan kita punya kajian akan ada significant kajian. Apa kepentingan kajian kita tadi tu? Bukan sekadar kita show the data dan kita tunjuk kita ada knowledge tentang suatu perkara tersebut, tapi how we implement that's our knowledge to solve the problem and give the significant to our country. Itu antara perkara yang membezakan lah. Kalau di Universiti Al-Azhar ataupun Universiti Arab mungkin dia punya definisi sahaja, pembahasan definisi 50 muka surat mungkin. Kerana apa? Dia akan bincang perbahasan ulama ni, kitab ni pula. Tapi dari sudut kita panggil, kalau di Malaysia ni mungkin dia compilekan saja, setelah itu kita terus pergi kepada perbincangan. Jadi kita kena memahamilah dia punya beza gaya research di setiap background universiti tadi tu. Supaya apa? Supaya kita bersedia. Kadang-kadang kita tengok orang ni macam cepat pula kan. Kerana apa? Mungkin kesesuaian dari sudut universiti tadi tu yang pada sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau nak tengok universiti apa, boleh pergi ke link ni yang saya berikan ni. Nanti slide semua ni pun saya akan sharekan kepada semua, termasuklah e-book dan juga recorder dan email masing-masing lah untuk buat rujukan. Yang keduanya, bila kita sambung belajar ni pun salah satu kadang-kadang kita terlepas pandang. Sila semak dahulu syarat viva. Berapa penerbitan artikel dan jurnal. Dan kadang-kadang syarat ini, dia kadang-kadang berubah 5 tahun sekali. Jadi kalau kita tanya kawan kita yang dah 10 tahun graduate, kita kena semak benda semasa syarat dia. Kerana apa? Kalau kita tak cukup syarat ni, kita tak boleh viva dan tak boleh graduasi sekalipun tesis kita dah siap. Masa saya sambung master dekat UKM, saya syarat sebelum viva adalah 2 penerbitan. Kan? Bila saya sambung PhD, UKM last 2019 adalah 2 jurnal terindeks atau berwasit. Bila sebut penerbitan, bila sebut jurnal, dia beza. Kalau penerbitan tu kita join kita punya kolokvium, kita punya fakulti pun dah cukup dah penerbitan. Tapi kalau jurnal terindeks ataupun jurnal berwasit, maka benda tadi tu kena hantar ke channel-channel yang jurnal lah. Dan kita tahulah untuk penerimaan, pengesahan, kelulusan satu jurnal tadi tu pun makan masa. Itu belum lagi dia punya publish. Sebabkan itu, waktu tu dia punya syarat untuk viva, pastikan 2 jurnal itu telah submit, telah accepted, telah diterima. Tetapi sebelum hantar hard copy, hard cover untuk kita nak graduan tu, hard cover tu pastikan telah ada bukti publish. Sekarang saya tak tahulah kena rujuk sebab benda ni dia ada berbeza. Kalau dulu sebelum saya tu, untuk PhD, 1 jurnal, 1 penerbitan. Kenapa dia berbeza-beza? Kerana keperluan universiti yang mendesak untuk mereka nak kekalkan, contohnya RU Research University, mereka mesti kekal berapa dia punya research
keseluruhan universiti itu yang mesti capai. Jadi di situlah dia akan agih-agihkan kepada pensyarahnya berapa, kemudian daripada RA-nya berapa, daripada pelajarnya sekaligus dia akan, di situlah kita juga akan secara tak langsung belajar tentang buat perkara tadi. Bukanlah terbeban tetapi kita belajar lebih upgrade kerana kita terkena kepada KPI baru yang universiti tadi tu diletakkan ke atas mereka untuk mereka jaga ranking dan nak jaga status RU tadi tu. Kalau tak, mereka tak dapat. Okay? Ini di antara. Jadi tolong semak kalau sambung master ataupun dan tolong fahami dia punya term dia. Kalau penerbitan itu biasa, tapi kalau dia nama jurnal terindeks ataupun jurnal berindeks ataupun berwasit, benda tadi tu kena tanya kepada SB mana link-link yang boleh kita masuk. Dan biasanya kalau jurnal ni dia makan masa lama sikit lah kan. Kalau di peringkat yang sambung selepas PhD dia jadi researcher geran penyelidikan, biasanya standard Scopus, itu lagi lama lah dan lagi mahal bayaran dia. Dan bila kita hantar ke channel-channel untuk jurnal ni biasanya ada bayaran. Tapi cuba bincang dengan SB, kadang-kadang SB boleh bayar sebab dia ada nama dia sekali dan dia pun dapat kredit dan dia membantu juga. Dia bukan RM10, RM20, RM150, RM200, RM300 tu biasa. Sebab dia punya fee tadi tu adalah untuk charge kepada blind review tadi tu. Orang yang akan semak di samping adalah kos dia. Jadi itu antara perkara yang perlu semak supaya apa? Takut bimbang-bimbang dah siap tesis tapi tak boleh viva. Pernah berlaku satu batch dengan saya, dia bukan satu batch dengan saya, dia satu supervisor dengan saya. Supervisor tu ada second supervisor tapi dia orang second supervisor tu adalah first supervisor dia orang Thailand. Dia tak dapat nak viva kerana dia baru ada satu jurnal terindeks. Jadi dia kena tunggu keluarkan jurnal terindeks yang kedua. Jadi makna kata kalau kat Malaysia ni dan biasanya IPTA ni, kalau kita tengah buat tesis, kita juga dikehendaki untuk buat artikel ataupun jurnal bergantung kepada syarat tadi tu. Itu antara perkara yang biasalah. Benda ni sebenarnya dia ada skill bagaimana kita convert bab kita untuk jadikan jurnal. Kalau kita ada 3-4 bab, sebenarnya kita boleh buat 3-4 artikel sebenarnya. Itu bergantung kepada skill kemahiran dan boleh refer pada SB masing-masing lah bagaimana nak buat perkara tersebut. Dan yang kalau yang sambung belajar baru nak sambung ataupun yang dah lama nak refresh balik kan, biasanya bila kita sebut nak sambung belajar ni, antara perkara yang mudah ataupun perkara yang bonus kalau kita nak buat tu, kita kena cuba kenali dahulu pensyarah yang pakar atau expert dalam bidang kajian yang hendak dikehendaki. Kita tengok loh sebab kalau ke IPTA biasanya kita diberikan di ruang untuk menamakan siapa SV yang kita nak. Maka di situ kita kena channelkan dengan expertise dia dengan bidang yang kita nak belajar macam tadi tu. Dia nak bidang tafsir dan pemikiran, Dr. Wahibah Tahir kan, boleh mohon kan dalam kita punya permohonan tadi tu, dan benda tu akan diluluskan oleh fakulti. Bergantung pada fakulti lah. Kalau dia melihat SV tadi tu rekod dia dalam selia pelajar tak beban banyak dan masih lagi progres 70 atau 75% ke sebagainya, maka boleh. Kalau tak, dia akan bagi SV yang lain. Begitu jugalah kita ada kenalan-kenalan alumni kita yang pada satu universiti tadi tu yang bidang yang sama kita nak kaji dengan dia, maka kita boleh mohon. Ini supaya apa? Supaya perbincangan kita bersama SV tadi tu tak ada gap yang menyebabkan kita susah kita nak bincang. Selalunya gitulah. Tapi bukanlah ini menjamin kita boleh lulus dengan segera. Sebenarnya ini adalah nak membantu kita supaya komunikasi kita dengan SV tadi tu bukan permulaan baru nak berkenalan, tidak. Tetapi lebih terus kepada kita punya research yang kita nak buat. Sebab kalau kita tak kenal, kadang-kadang kita nak kenali dia, nak cari masa dia kadang-kadang susah. Sebab realiti waktu kita belajar dekat pasca siswazah ni adalah bersifat latihan pendiri. Dia takkan ajar satu persatu macam sekolah menengah, sekolah rendah. Dan lebih kepada bagaimana kamu berdikari, berapa banyak kamu mengkaji, membaca. Jadi SB pun kadang-kadang yang penting dia nak kita bawa something untuk dia terus bernilai. Bukan kita bawa kertas yang kosong, dia tolong lukiskan. Tidak. Jadi kalau kita ada yang SB yang lebih kita kenal dah biasa daripada awal, daripada sarjana muda, kita nak upgrade kepada sarjana, daripada sarjana kepada PhD, itu sebenarnya lebih memberikan bonus.
Ada juga yang kata nak SPSB macam ni mudah, tapi sebenarnya dia bukanlah mudah berjaya, dia mudah dalam perbincangan. Berjaya tak berjaya, kadang-kadang ada SP kita ni terlalu mudah. Ni tak pelik, ada SP terlalu mudah. Tetapi dari sudut nanti pemeriksa waktu viva ketat pula. Jadi kita kena cari SB yang betul-betul boleh bantu kita dalam kita nak melalui proses viva tu yang terbaik lah. Supaya kita nanti taklah rasa selesa sangat sehingga kita lupa. Ada SB kadang-kadang dia buat pra-viva. Ini biasa yang kalau SB buat pra-viva ni SB doktor muslimah wanita sebab dia rajin sikit. Kalau SB lelaki ni dia tak ada sangat pra-viva ni, dia ikut awak sedia sini-gini tentang saya sign. Tu di antara beza lah. Jadi cari kita panggil tadi tu sebagai bonus. Dan kalau yang baru nak sama belajar, tengok tadi yang daripada PhD semua kita dah nampak dah. Dia punya spesifik tajuk pendidikan dan justifikasi isu yang ditumpu. General knowledge dia apa, bidang apa, lepas itu spesifik dia apa, related with program of faculty apa, dan isu dia, expertise dia apa. Contoh nak sambung belajar apa? Saya nak sambung muamalat. Muamalat tu adalah general knowledge. Dalam muamalat tu apa spesifik dia? Berkenaan dengan berkenaan dengan kita panggil apa contohnya muamalat, kemudian kita sambung dengan perbaikan Islam dan sebagainya. Dia dah ada spesifik dah dalam muamalat yang besar tu, dia lebih kepada perbaikan Islam. Kemudian iaitulah berkenaan dengan dalam perbaikan Islam tu kita nak kaji apa? Saya nak kaji perbaikan Islam dah, ataupun saya nak kaji pelaburan lah. Banyak tu. Dia kena ada expertise dia, apa isu dia. Contoh dalam perbaikan Islam kita nak kaji tentang rebate. Dalam perbaikan Islam kita nak kaji berkenaan dengan kontrak yang hybrid dan sebagainya. Contoh. Ini saya bagi contoh-contoh yang dalam bidang saya lah. Jadi sahabat-sahabat yang lain pun boleh apply dalam bidang masing-masing. Tapi masih lagi dalam kategori sains sosial samalah. Contoh macam tadi kan. Berkenaan dengan bahasa dan sastra. Jadi itu adalah kita panggil spesifik dah tu. Dan tapi apa isu dia kena cari. Dia nak cari berkenaan dengan HAMKA ke apa sebagainya. Jadi ini antara kegagalan pelajar-pelajar yang awal selalunya untuk master. Kalau PhD biasanya ada pengalaman. Kalau yang master kadang-kadang dia ada bidang dia tapi dia tak tahu bagaimana nak spesifikkan dan issues expertise. Sebab biasanya kalau orang menulis genre dakwah biasanya di general. General, contoh tajuk Islam dan manusia, itu general. Sebabkan itulah bila research ni adalah lebih spesifik, kita pergi lebih mendalam, kita tahu mana spesifik kita, mana expertise kita tadi tu. Itu antara perkara yang penting tadi tu. Supaya apa, kajian kita tu lebih mendalam dan lebih kita panggil terfokus tadi itulah. Jadi cuba letak apa kita punya bidang, apa spesifik kita dan apa isu kita nak kaji daripada spesifik. Kalau kita berjaya jumpa, maka di situ adalah lebih memudahkan kita untuk nak buat tajuk kajian. Tajuk kajian tadi tu. Baik. Dan yang terakhir tentang persediaan kalau pasal universiti ni, kita mesti memahami orientasi bidang pengajian dan pendidikan universiti tempatan. Apa signifikan dia berkenaan dengan kepentingan kajian kita nak bagi tadi tu. Isu is a sample case. Benda kita nak kaji tu adalah sampel tau. Kajian kita tajuk tadi adalah sample case kita. Bukanlah bermaksud kita kita beranalogi. Tak, dia adalah sample case yang benda yang berlaku yang kita nak dapatkan dapatan dia tadi tu. Dan kalau universiti di Malaysia ni, terutamanya IPTA termasuklah IPTA Export sekalipun, kita ke arah R&D and C. Kita bukan sekadar research and development, tapi kita juga research and development and commercialize. Apa sebenarnya hasil kajian kita tadi tu boleh dibenefitkan oleh universiti untuk dilinkkan dengan industri. Biasanya macam tu. Sebab itulah kalau di peringkat PhD, kalau kajian tadi tu kajian yang baik, maka dia akan dapat tajaan yayasan-yayasan chancellor, dan dia hasil daripada tadi tu dia akan dipatentkan kerana dia boleh masuk pasaran industri tadi tu. Ini adalah peringkat Malaysia lah. Maksud katanya tidak semua universiti yang hanya melihat kepada idea. Maksudnya sekadar idea. Tetapi dia juga nak melihat kepada suatu pattern daripada idea tadi itu. Apa yang boleh dikehadapankan lagi. Itu adalah orientasi universiti yang
berbeza yang kita kena fahami. Luar negara, dalam negara dan juga dalam negara pun jenis-jenis universiti tadi tu supaya kita tidak rasa terkejut dengan suasana kita nak buat research tadi itulah. Tu kena cek balik, terutamanya berkenaan dengan syarat Viva tadi tu. Sebab itu jangan kita pelik ada sahabat kita ni cepatnya, habis tulis cepatnya. Rupanya syarat Viva dia tak seketat syarat Viva kita. Mungkin syarat Viva dia satu penerbitan atau dua penerbitan cukup dah. Ataupun satu penerbitan, satu jurnal index. Kita pula kena dua jurnal index makan masa. Jadi kita rasa down. Tak, dia sebenarnya berbeza. Sebabkan itu awal-awal saya sebutkan kita boleh melihat orang lain sebagai motivasi tetapi jangan melihat orang lain sebagai diri kita. Kerana satu berbeza latar belakang universiti tadi itulah. Itu yang antara perkara yang kita perlu tahu lagi. Sebabkan itu tajuk, contoh mungkin tajuk kita waktu kita belajar dekat negara Arab, kita ada tajuk tapi bawa kepada universiti tak sesuai. Kerana apa? Kerana inilah faktor dia. Bukan tajuk kita tu tak bernilai tapi dia tidak bersesuaian dengan market yang penyelidikan yang sedang dibuat oleh universiti tersebut tadi tu. Samalah juga kalau kita di peringkat universiti tempatan, kita nak sambung belajar luar negara, kita buat tajuk itu. Ada kalanya mungkin tajuk tu tak sesuai, tak diterima kerana tak bersesuaian dengan market tadi tu. Sebabkan itu Viva kita pun beza. Viva kita kalau kat Malaysia, kita dalam sidang Viva yang terlibat sahaja. Kalau macam Universiti Al-Azhar ni, dia terbuka, orang nak datang dengar, dia buat iklan pula master. Yang negara lain, Arab lain, saya tak pastilah sebab tak ada pengalaman kan. Kalau kawan-kawan mungkin ada. Tapi Universiti Al-Azhar mungkin dibuka, siapa datang dengar sebab lebih kepada penguasaan ilmu oleh seseorang sarjana tadi tu. Bagaimana dia menerima kritikan daripada pemeriksa dan bagaimana dia defense dia punya tesis tadi tu. Kan jadi dia buka, jadi itu antara beza lah. Sebabkan itu kita kena fahami ada orientasi yang berbeza tadi tu. Baik. Ini di antara kita panggil perjalanan untuk sambung belajar yang mana beberapa proses yang perlu lalui. Ini tak berapa jelas lah, tak apa, ini tak penting. Bukan tak penting tapi benda tadi tu kita akan laluinya secara tanpa kita sedar ataupun tanpa kita risau sangatlah. Kita akan ada proses permohonan. Lepas proses permohonan kita akan ada proses research, defend research proposal. Kita kena defend proposal kita. Bila dah lulus proposal tu barulah kita boleh buat penyelidikan. Jadi kalau boleh buat penyelidikan tadi tu. Jadi penyelidikan tadi tu bila penyelidikan dia proses penulisan, jumpa SV kan, proses dalam masa yang sama kita kena buat artikel ataupun kena buat jurnal. Jadi benda tu kena susun dengan baiklah. Tapi yang proses pertama ni adalah permohonan. Lepas permohonan adalah defense proposal. Kalau siapa yang ambil fully research, selalunya dalam permohonan dia akan minta draft proposal awal. Sebelum dibaiki. Jadi di situlah kalau kita tak ada draft proposal awal, tak boleh nak mohon lah sebab dia minta mesti ada draft. Kan? Di samping dia pun akan buka siapa cadangan untuk nak jadi SV tadi tu. Kemudian pihak fakulti akan menilai layak ataupun tidak. Jadi tak ada masalah. Yang penting ada draft awal, simple-simple dulu pun tak apa. Yang menunjukkan fakulti atau fakulti tersebut tu nampak apa kita punya fokus kajian kita. Okay, baik. Seterusnya apa itu proposal penyelidikan? Kenapa dia penting di peringkat awal? Kerana ia adalah rangka penyelidikan bersifat cadangan. Jadi adalah rangka penyelidikan. Kita belum buat penyelidikan tadi tu, tapi ini rangka dia. Jadi fakulti akan menilai kita ni mampu nak menyelidik. Kan? Barulah kita boleh tulis penyelidikan. Ada orang dia mampu menulis tapi belum tentu nak buat penyelidikan akademik. Saya ada coach personal seorang, dia dah 2-3 buku dia buat, tetapi dia start juga dalam PhD ni di samping dengan komitmen dia yang banyak lah. Tapi dari sudut memang banyaklah kena ubah. Dia pun sebut SP dia, bila dia bawa SP dia ubah macam 80% daripada apa yang dia tulis sebab dia berbeza. Dia kena ada dia punya terma-terma dia. Bukan orang tu tak pandai tapi bidang yang tak dikuasai tadi tu menyebabkan kesukaran sikit. Jadi proposal itu adalah roadmap kepada penyelidikan penuh kita. Jadi ada sesuatu yang kita proof, kita buktikan. Ini adalah perjalanan penyelidikan kita. Sebagai itu dia akan minta apa pernyataan masalah, objektif kajian,
apa metod kita guna, kemudian apa kajian literature tu, item-item dalam kandungan dalam proposal nanti kita akan buka. Dan juga proposal ni jangan sedih kalau proposal kita tu kena kritik. Kena kritik terbuka. Kerana apa? Kerana memang proposal itu adalah sifatnya terbuka, dikritik dan pembetulan bagi memantapkan penyelidikan. Sama ada bila kita defend proposal dan proposal kita gagal kerana kita dilihat langsung tak menguasai, ada pemakahan skema dia, ataupun proposal tadi tu lulus tetapi kena mengubah yang diminta, ataupun lulus dan teruskan. Itu biasa. Sama ada tiga. Sama ada tiga. Jadi benda-benda tadi tu kita kena siap sedialah. Sebagainya itu sebelum defend proposal adalah tanggungjawab calon tadi tu dia berbincang dengan SB. Kita jangan harapkan SB tanya khabar kita tiap-tiap hari. Kalau SB tanya khabar tiap-tiap hari, itu sebenarnya bukan SB itu prihatin. Itu tandanya kita ni sudah tidak lagi boleh diharap. Kena ingat bila SB yang memulakan pertanyaan kita secara kerap, itu sebenarnya bukan lagi SB prihatin kita. Itu sebenarnya SB tadi melihat kita sudah lagi tak ada harapan. Kerana apa? Dia yang terpaksa push kita. Kan kerana dia menunggu, tak ada apa-apa pun progress. Kan sebab SB juga akan menjawab kepada fakulti kenapa pelajar di bawah selian dia tadi tu tidak boleh nak lengkapkan. Jadi SB juga akan bertanggungjawab. Jadi benda yang terbaik adalah kita yang memulakan dengan SB kita dan make sure jangan mulakan dengan kosong. Jangan tanya SB saya nak buat apa Bukan. Kita buat sesuatu kemudian kita tanya SB, doktor macam ni okey tak? Dia kena ubah soalan. Jangan kata kita nak buat apa Itu bermaksud kita bermula zero. Kita kena buat sesuatu dan kita kena tunjukkan kepada SP kita dan kita tanya pandangan dia. Sebab dia selia. Dia bukan rakan kongsi. Kena ingat penyelia bukanlah rakan pengkaji. Dia adalah penyelia kita. Itu beza tu. Kan maka dia akan selia daripada apa yang telah kita kaji tadi tu. Okay? Jadi proposal ni adalah ini masuk proposal. Objektif kepada proposal penyelidikan ini adalah panduan. Supaya apa? Pemeriksa atau penilai peringkat fakulti ke, terutama peringkat fakulti lah, dia akan tengok apa sebenarnya kajian kita ni. Daripada situ, kita dalam proposal kita dah tunjukkan apa kita punya permasalahan kajian yang kita nak kaji. Apa objektif yang kita akan capai dan apa jangkaan hasil penyelidikan tadi tu. Maka di situlah dia akan buat penilaian kita. Okey, bagus tak bagus, layak tak layak nak kaji ke sebagainya. Dan yang keduanya, objektif daripada proposal ini adalah memberikan laluan kepada penyelia mengemukakan cadangan dan bimbingan terhadap perancangan pendidikan oleh penyelidik di bawah seliaan dia. Dia macam kita panggil peta lah, atau dipanggil kita punya gambaran awal, supaya dia mengenali kita dari sudut keupayaan kita dalam nak menyelidik tadi tu. Maka dia akan baikilah manual kita. Jadi di situlah kita panggil. Dan ketiganya berfungsi sebagai buku perjanjian antara penyelidik dan penyelia supaya bekerjasama merancang sebuah penyelidikan tadi tu. SB akan selia, kita akan buat kita punya kerja tadi tu. Sebab itu ketika ingat SB ni dia bukan rakan penyelidik kita, tapi dia adalah penyelia kepada penyelidik kita. Kalau kita buat artikel, jurnal yang macam kita hantar, jurnal kita ada 4-5 orang nama, itu adalah rakan penyelidik yang sama. Jadi kita bagi tugas apa perlu dibuat. Tapi kalau penyelia dia bukan. Dia adalah lebih selia kepada kita. Kan di situlah kita panggil, kena faham supaya apa? Supaya saya selalu pesan mana-mana calon PhD atau master datang kepada SB jangan tangan kosong. Maksud jangan tangan kosong ni bukanlah maksud kena buat hadiah, kena buat buah. Tidak. Maksudnya apa kita punya kajian tadi tu kena ada satu progres. Dia nak kritik itu adalah atas pengalaman dia. Tapi jangan kosong. Jadi kalau kita letak jadual kita jumpa SB kita sebulan sekali ke, atau siapa yang rajin 2 minggu sekali ke. Kalau saya jumpa sebulan sekali, jumpa. Tapi secara WhatsApp tu bincang ada banyak lah. Kan jadi kita bawa ni dah siap bab 1, macam mana pandangan dia pun kita pun dalam masa-masa yang sama kita baiki bab 1, kita terus buat bab 2. Jadi kita balik bab 1, okey dah selesai, okey kita teruskan bab 2, tak lama lepas tu kita bawa balik. Jadi begitulah. Begitulah maksudnya kena ada something. Kalau kita ada cadangan, kita kemukakan.
SB kita ni dia bukan baca kita punya kajian tadi tu dalam masa 2 bulan secara fokus. Tak. Kadang-kadang kita tunjuk, dia pun tengok berdasarkan gambaran awal dia kata tak sesuai. Walaupun dia kata tak sesuai, kita boleh defense terlebih dahulu. Kita nyatakan kenapa kita buat macam ni. Kita pun jelaskan kenapa kita pilih macam ni. Supaya apa? Supaya kita yang mengkaji sepenuhnya tau. Bukan supervisor kita. Supervisor kita hanya celia. Kan? Dia bawah dia banyak lagi. PhD berapa orang, master berapa orang, lepas tu dia kena buat artikel lagi, dia kena mengajar lagi, dia kena keran apa lagi, dia kena jaringan luar apa lagi. Jadi bukan hanya kita dia fokus. Bahkan itu kadang-kadang kesilapan calon juga apabila dia datang hantar progres dekat penyelia kata tak okey, ubah ni, dia pun bertukar. Itu adalah kesilapan juga. Sebenarnya sepanjang proses perbincangan kita dengan SB adalah proses defense kita punya research. Defense kita punya research tadi tu. Makna kata kalau kita rasa kita nak defend dulu. Kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita pilih objektif ni? Kenapa kita nak capai yang ni? Apa penyataan masalah yang ini kita rasakan menjadikan kita nak kaji. Jadi kita boleh perjelaskan terlebih dahulu. Jangan kita hanya terima bulat-bulat. Kerana apa? Kerana mereka bukan full time dengan kita, tetapi kita yang full time dengan dia. Maka tak salah. Last sekali conclusion dia, barulah kita terima apa keputusan yang diperolehi daripada selepas perbincangan tadi tu yang dah berlaku. Okey, baik, itu tentang proposal. Baik. Pendidikan secara asasnya penerokan cukup mendalam tentang satu subjek, mengetahui intipati atau satu aspek, tak apa, ringkas. Jadi kriteria khas pendidikan ni apa? Ini kita kena ingat ni bila kita menulis research. Dia bukan sekadar menulis buku. Menulis buku ada dia punya kriteria dia. Menulis berita ada kriteria dia. Menulis novel ada kriteria dia. Dan walaupun semua adalah penulisan, tetapi kriteria dia adalah yang berbeza. Jadi penulisan research adalah kreatif dan sistematik. Dia mesti sistematik. Kadang-kadang kita main tulis je, tetapi persoalan kajian kita itu tidak pun terhasil daripada penyataan masalah ataupun masalah kajian. Kan Dia kena ingat masalah kajian itulah yang menghasilkan persoalan kajian. Persoalan kajian itulah yang menghasilkan objektif kajian. Objektif kajian itulah yang menghasilkan signifikan kajian. Dan metodologi itu adalah yang bersesuaian dalam kita nak memastikan objektif tadi itu tercapai. Dia kena ada kaitan, dia kena sistematik. Dia kalau tidak bersifat sistematik, di situlah kita punya kelemahan pada metodologi. Sebab bila tulis research, biasanya orang ada dua. Satu, dia menguasai konten, apa yang dia tulis, dia boleh cerita balik apa kajian dia buat, dia boleh cerita gini. Tapi tak semua yang mampu dalam nak menjelaskan kenapa dia tulis demikian. Inilah kita panggil penguasaan metodologi. Kenapa awak cerita yang ni, tak cerita yang ni? Kenapa nak kenal pasti masalah? Kenapa tidak membandingkan masalah ni dengan masalah ni? Jadi tak semua orang yang menguasai metodologi, research metodologi. Tetapi umumnya siapa yang mengkaji dia akan menguasai konten apa yang dikaji tersebut. Sebabkan itu tak semua orang boleh bincang tentang research metodologi kerana tak semua. Kadang-kadang dia melalui proses cukup dah selesai. Kenapa dia guna kajian deskriptif? Dia pun tak tahu. Dia kata penyelia dia kata ni sesuai, dia pun tulis deskriptif. Itu di antara kita panggil penguasaan yang kedua lah. Penguasaan yang kedua. Ahlan, Zaid. Tengok masuk Tapi tak apa, nanti recording kita akan share. Baik. Jadi di situlah kita kena faham asasnya bila kita tulis sesuatu research, kita akan kuasai konten, apa yang kita kaji, tetapi tak semua yang kita mampu nak menguasai metodologi. Cuma kita perlu memenuhi kriteria metodologi tadi tu. Barulah kita boleh lulus pada research kita. Yang kedua, bila kita sebut tulisan research adalah meningkatkan pengetahuan. Sebabkan itulah maknanya apa? Dia tidak berbincang benda yang dah selesai. Benda yang pengkaji dah selesai. Contoh, kita nak kaji berkenaan dengan mengkaji berkenaan dengan contoh. Berkenaan dengan apa berkenaan dengan bola itu bulat. Tak perlu kaji dah sebab benda tu dah sedia maklum.
Kalau kita buat lagi, dia tidak bersifat meningkatkan pengetahuan, dia hanya mengulangi apa yang kita tahu. Tapi dia nak mengkaji berkenaan dengan bagaimana bola tadi itu dia berpusing dengan sepakan 35 darjah daripada sebelah kiri. Contoh, itu tak dikaji lagi. Itu di antaranya lah. Jadi benda tadi itu adalah kena bersifat meningkatkan pengetahuan. Disebabkan itulah kajian kita ni adalah mesti kajian yang belum lagi dibuat pada sudut itu. Kerana kita nak kaji berkenaan dengan riba. Benda riba ni secara general orang dah tahu dah. Ulama dah kaji bahas lama dah. Tapi kita nak kaji adakah berlakunya unsur riba dalam e-wallet Touch 'n Go ke contoh. Itu belum lagi ada kaji. Dia meningkatkan pengetahuan. Kan contoh begitulah kita nak kaji. Jadi kena pastikan maksud meningkatkan pengetahuan ini adalah something new, kita panggil dalam kita punya finding in discussion kita. Kita hasil dapatan kita tu benda sesuatu yang baharu. Yang makna kata orang belum kaji. Kalau benda tu orang dah kaji, sepatutnya tak perlu lakukan kajian, hanya lakukan pembacaan sebab orang dah kaji. Sebab kerana itu beza. Tapi kalau kita panggil tulisan-tulisan dakwah ataupun tulisan-tulisan basic agama tu biasa. Ulama ni dah tulis bab solat. Yang ni tulis bab solat. Yang ni tulis bab solat. Yang ni tulis panjang, yang ni tulis pendek, yang ni matan, ni hasyiah, ni syarah. Dia benda solat kan. Tapi kalau yang kita panggil dia ada inovasi, solat dari sudut saintifik. Solat dari sudut psikologi. Solat dari sudut kepimpinan negara. Solat dia barulah ada satu kita panggil angle yang baru dalam meningkatkan pengetahuan. Disebutkan macam tu. Sebab kita kena bezakan benda yang mengulangi pengetahuan ataupun benda yang meningkatkan. Sebab itu biasanya sama ada kita merangka aplikasi baru. Tapi kalau kita sains sosial yang bersifat Islamic Studies ni biasanya kita ada 3 saja. Satu, kita nak selesaikan masalah, solve the problem. Contoh kita nak bincang berkenaan dengan tentang kita panggil kelemahan agihan zakat. Contoh dia pun bawa lah. Ni contoh saja kelemahan agihan zakat yang yang lambat. Contoh maka dah solve the problem. Itu satu. Ada yang kedua, ni untuk biasa sains sosial dan juga Islamic Studies. Dia nak bersifat nak mencari new data dalam sesuatu perkara. Kajian ini dibuat berkenaan dengan kecanaan pejabat awam tentang simpanan hari persaraan di syarikat ... Jadi benda tadi tu umum dah tahu dah tentang peratusan apa, tapi data secara spesifik tempat satu syarikat yang belum lagi orang kaji ada nak tahu. Jadi ataupun nak kaji sedapan ilmu di kantin sekolah menengah kebangsaan sekian soal selidik kepada pelajar tahun 6. Jadi benda tadi tu benda yang kita panggil basic, tapi dia nak data yang lebih mendalam terhadap sesuatu. Jadi dia bersifat nak collect new data saja. Yang ketiganya adalah kalau yang kita panggil yang turafi sikit adalah bersifat yang tu yang berlakunya kita panggil takhrij ataupun kita panggil kita buat kajian ke atas makhtutat. Ini kalau yang lebih turafi lah. Ini biasanya di Al-Azhar pun ada. Jadi kita kaji balik teks-teks imam-imam lama apa dia punya ni. Jadi itu biasa. Kalau kita nak apply dalam contoh konsep syura menurut pemikiran Dr. Ahmad Raisuni. Dia dikaji tadi tu pada kita panggil pada kandungan ataupun tokoh yang tertentu tadi tu. Biasanya 3 je. Kalau sains sosial yang pengajian Islamic Studies ni biasanya 3 je. Sama ada current issues yang dia nak solve the problem. Yang kedua dia nak collect the new data dalam kita panggil some sampling yang dia nak buat tadi tu. Yang ketiganya adalah dia nak lebih kepada nak takhrij ataupun analisis kandungan terhadap sesuatu perkara, sama ada melalui tokoh ataupun tulisan tertentu tadi tu. Maksud khuluq, analisis khuluq menurut pemikiran Syekh Nuruddin dan pengaplikasian dia di zaman Covid contoh. Jadi dia nak tadi tu je. Maka dia bawa keluar. Contoh ada tajuk kan, ada tajuk yang ada sahabat kita yang daftar ni, apa tajuk dia? Saya buka sikit
Kita tengok macam hamka-hamka tadi contoh. Ni contoh. Daripada Nurul Izzati konsep ni pun cadangan konsep pembangunan spiritual menurut Islam, kajian terhadap karya-karya hamka kan. Daripada karya hamka tu nak bawa keluar apa yang boleh diperolehi dapatan pembangunan spiritual. Dia maksud yang ketiga tadi itulah, sebab dia dah ada sama ada kandungan ataupun tokoh. Ada seorang sahabat dia bawa konsep syura menurut pemikiran Dr. Ahmad Resuni dan perbandingan dengan pengamalan demokrasi di negara ni. Jadi benda tadi tu, tajuk tu pun nampak macam dah ada bayangan dah, macam boleh buat dah tu kalau siapa yang tak ada tajuk contoh ataupun contoh satu tajuk yang menarik. Siapa kalau dalam bidang muamalat kat sini kita tahu apabila mufti wilayah keluarkan tentang skim kutu emas, dia bagilah harus dikiranya macam ni. Pada tahun 2018 ada satu ketetapan yang memberi amaran ataupun kita panggil peringatan oleh Suruhanjaya Security Malaysia tentang jangan terlibat dengan skim kutu emas. Jadi boleh buat tajuk analisis hukum skim kutu emas, kajian perbandingan di antara Mufti Wilayah dan Suruhanjaya Security Malaysia. Boleh buat satu tajuk dah tu. Kalau tak nak buat, boleh buat artikel. Kan? Kalau buat tesis, dikembangkan lagi. Kena bincang daripada awal. Emas ni macam mana urus niaganya, kemudian skim kutu emas yang berlakunya macam mana, wang kutu yang dilarang di peringkat undang-undang macam mana, bagaimana pula pengamalan wang kutu dalam masyarakat yang biasa. Itu dia panjang lagi lah kalau bersifat tesis. Kalau artikel jurnal dia compile-kan dan compactkan tadi tu. Jadi kita baca kemudian dapat boleh buat dah tajuk kajian. Contoh kan? Contoh. Ataupun dia nak buat analisis faktor dan punca pengangguran di Malaysia. Benda tu basic, tetapi dia apa? Sorotan kajian sepanjang 2010 sehingga 2020. Jadi dia kena jelaskanlah kenapa sepanjang 10 tahun ni saja. Sebab ini adalah sebelum daripada COVID. Selepas pasca COVID, maka sudah pastilah pengangguran tadi tu ada efek-efek yang lain. Maka apa perlu yang nak dibuat selepas zaman pasca COVID, penyelesaian dia. Jadi boleh buat? Dia boleh buat. Yang penting dia punya penyelidikan tadi tu capai maksud antara tiga tadi tu. Solve problem, get new data, dan juga kita nak lebih kepada pemikiran ataupun dokumen yang tertentu yang kita nak jadikan ia sebagai kajian. Jadi kalau tulis tanpa sistematik, dia tak tahu apa jenis reka bentuk kajian diguna, kualitatif ke, kuantitatif ke. Jadi benda tadi tu sebenarnya bukan kajian lah, dia pun tak tahu tak menyelesaikan masalah, tak dapat jawapan pun bukanlah, dia mesti dapat jawapan. Copy and paste, tiada baharu atau inovasi, ni bukan kajian. Baharu di sini adalah tadi itulah, sama ada solve problem, get new data from the some sampling yang tertentu special, ataupun yang ketiga yang tadi tu tokoh ataupun yang dia tonjolkan daripada tokoh ataupun kandungan tadi tu. Okey. Tentang Ustaz Zaid baru masuk tadi. Tadi kita dah sebut persiapan awal, iaitulah di antara cabaran kita bagaimana kita nak daripada general kita punya bidang kepada specialist issue yang related dan juga expertise kita. Kalau tajuk tadi tu, tajuk yang macam mana? Contoh, tajuk berkenaan dengan syura. Syura ni tajuk yang umum. Tetapi bagaimana kita nak isu yang related dan expertise kita, iaitulah syura kita buat dari sudut pemikiran Dr. Ahmad Resuni dan expertise kita perbandingan pengamalan demokrasi di Malaysia. Dia akan jadi gitulah. Kalau sekadar kita bincang hukum syura perspektif Islam, dia tak diterima dah sebab benda tu dah selesai. Ulama dah kaji dah ada pandangan ni. Maka begitulah juga kalau tajuk dah dikaji di negara Arab, tajuk tu maksudnya apa? Adalah sampel yang general. Kalau sampel general, kita spesialiskan kepada situasi dekat Malaysia tadi tu, boleh. Tapi kalau tajuk yang sebiji, kita panggil hukum tabarrush. Kita pun buat kajian hukum tabarrush, dia tak diterima dah sebab dia begitu general dan telah dijawab kan. Tapi kalau kita buat perbincangan benda yang lain, contoh antara satu lagi contoh isu semasa yang boleh kita buat kalau siapa nak buat tentang mengucapkan tahniah kepada
kepada orang Kristian. Kan ada isu kat negara Arab baru ni apabila Al-Azhar atau ini membenarkan ucapan tahniah tadi tu. Ya. Okey, baik. Draft proposal tadi tu dibuat semasa permohonan atau selepas permohonan pengajian kita dah diluluskan. Okey. Kalau kita ambil fully research, dia akan minta draft proposal. Bukan bermaksud proposal kita diluluskan. Proposal lulus apabila kita dah masuk belajar dan kita akan bertemu dengan satu tarikh. Biasanya satu semester akan ada 2 tarikh saja. Bayangkan, ini kena kejar betul-betul timeline dia. Ini siapa nak tanya boleh tanya, kalau sempat saya baca. Kalau tak boleh nak interrupt pun tak apa. Sebab kita tak nak one way connection. Macam tadi tu, saya dah cakap, satu semester biasanya IPTA ni akan ada 2 tarikh yang dinamakan Defense Research Proposal ataupun Defense Proposal. Proposal kita lulus setelah mana kita lalui defense proposal. Barulah kita boleh kaji. Sama ada kena ada edit ataupun boleh terus. Ataupun kalau kita tak lulus, kita kena ubah proposal yang lain. Tetapi waktu kita memohon, kajian kita itu, kita diminta untuk hantar draft proposal sebagai nak menunjukkan kita ni ada basic dalam nak melakukan research tadi tu. Okey. Okey, baik. Okey, tu ada satu contoh tajuk tadi tu. Okey, baik. Nanti contoh-contoh tajuk tak ada masalah. Sebenarnya nanti kita akan masuk kepada item-item. Tu nanti Ustaz Z boleh simpan nanti kita akan tengok. Sekarang ni kita nak tengok terlebih dahulu tentang tajuk. Ayat-ayat tajuk. Ini pun kena jaga. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan perbezaan di antara research dengan penulisan yang lain. Contoh kalau macam tajuk drama, perasan tak tajuk drama ni apa? Suamiku bukan malaikat. Seniman bujang lapuk atau suami kiriman Tuhan. Ada kan tajuk drama tu kan? Lebih kurang gitulah Nampak tak? Kalau drama, dia punya penulisan, dia lebih menonjolkan watak, karakter suatu ringkas. Dan patah perkataan tak banyak, dia lebih bersifat catchy, nak tarik perhatian. Suami kiriman Tuhan. Rupanya Ustaz Roshimi ni suami kiriman Tuhan, contoh dia lakukan. Suamiku bukan malaikat, kerana apa? Nak cerita suami dia manusia, kadang-kadang ada salah silap, ada panas marah. Jangan kita harapkan macam malaikat, contoh. Jadi kalau tajuk drama cerita macam ni lah lebih kurang. Kalau tajuk berita, tengok Kerajaan Malaysia gesa semua rakyat tingkatkan pematuhan SOP, tajuk berita. Pendaftaran program vaksin masih belum capai sasaran. Lebih menunjukkan laporan kejadian berita yang penting. Dia menjadi kata kunci kepada pelaporan. Biasanya tak lebih daripada 9 patah perkataan. Tajuk berita biasanya tak lebih daripada 9 patah perkataan. 9, 8, 7, 6. Tun M cadang penggunaan mata wang emas di negara ASEAN ataupun di negara-negara Islam. Contoh, ni masa yang sebelum COVID, sebelum PKP hari tu kan ada satu macam convention kan jadi dia tengok apa itu yang penting. Dia punya berita bawah tu adalah pendetailan saja. Tapi apa yang nak di-highlightkan contoh. Kalau contoh tajuk tulisan dakwah, tengok manusia Islam dan manusia, bukan manusia Islam, Islam dan manusia. Tak silap almarhum Datuk Dr. Harudin. Dia simple. Dalam tu dia cerita pasal syariat, cerita pasal basic akidah kan Dia simple. Kerana apa? Kerana menonjolkan keluasan ilmu penulisan. Tajuk hanya pintu. Tapi yang ditengok adalah lautan perbahasan. Tajuk tu pintu. Dia bersifat general, tidak menunjukkan proses. Macam sembang-sembang politik Islam. Dia simple. Kan itu kalau penulisan dakwah. Tapi kalau tesis tengok macam tadi tu. Tesis. Macam tadi yang Ustaz Z punya tajuk. Kaedah takhrijul furu' alal usul dalam pengeluaran fatwa di Malaysia. Satu kajian di Jabatan Mufti sekian-sekian. Kalau dari pagi ayat ini dah menunjukkan tajuk yang research. Kerana apa? Kerana dia ada independent variable dan dependent variable. Dan juga dia ada limitasi skop kajian. Apa independent variable dia? Iaitulah berkenaan dengan takhrijul furu' alal usul. Dependent variable dia adalah pengeluaran fatwa di Malaysia. Dia punya limitasi skop satu kajian di Jabatan Mufti. Kan dah ada dah. Macam sahabat kita juga yang tajuk dia berkenaan dengan macam tadi saya baca yang Hamka tu, konsep pembangunan spiritual menurut Islam. Kajian terhadap karya-karya Hamka. Dah ada dah. Apa independent variable dia? Iaitulah pembangunan spiritual. Apa dia punya dependent variable dia adalah menurut Islam. Kerana dia mesti kaji turut Islam. Tak boleh
tak boleh buat perbandingan sebab kajian ni bukan perbandingan. Jadi dia ada dependent variable, iaitulah pemboleh ubah yang bersandar. Itu mesti perbahasan Islam. Lepas tu dia ada limitasi kajian dia, iaitulah karya-karya Hamka. Kita tak bincang dari sudut karya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, kita tak bincang karya daripada Al-Arif Billah Syekh Abdullah As-Sakandari kan Maka dah ada skema. Cuma dari sudut kita panggil macam tadi tu, kalau adakah benda tadi tu diterima ataupun tidak, bersesuaian dengan bidang ekspertis tadi tu, maka itulah panel yang akan menilai. Jadi kalau panel yang berkaitan di universiti tadi tu ada bahagian-bahagian fatwa, dia akan tengok betul ke kaedah ni boleh jadikan kajian dalam ni. Kalau dia sesuai, maka boleh lulus. Kalau tak sesuai ataupun dia tak ada match, tak ada related issue kan, maka dia akan tak lulus. Ataupun boleh jadi juga kita tahap master tetapi kajian kita tahap PhD, maka dianggap tak sesuai tadi tu. Kerana apa? Kerana kalau master dia lebih nak kepada penguasaan sesuatu isu tadi tu kan. Kalau PhD dia lebih kepada selepas kita menguasai apa yang kita nak hasilkan, dia punya modul, garis panduan, parameter dan sebagainya lah, ataupun apa sahaja. Itu biasanya lah. Tetapi bergantung pada universiti juga tadi tu macam saya sebut, berbeza orientasi universiti tadi tu Baik. Jadi kalau ikut tajuk yang diberikan oleh Ustaz Zaid tadi tu sudah menepati dari sudut kaedah penulisan, sebab ada independent, ada dependent variables dan ada scope limitasi kajian dia tadi tu. Sampel adalah berkenaan dengan kaedah takhrijul furu' yang nak dikaji. Kan dia bukan nak kaji fatwa. Fatwa tu adalah dependent variable. Cuma kaedah tadi tu direlatedkan dalam fatwa tadi tu. Maka kita kena jelas di mana independent, di mana dependent. Maksud independent ni, independent variable adalah pemboleh ubah yang bebas. Pemboleh ubah yang bebas ni adalah sampel case kita. Dependent variable, pemboleh ubah bersandar, itu adalah sampel case yang kita nak kaji berdasarkan apa. Kan? Jadi itulah limitasi kajian, itulah skop dia saja, pengkhususan kita. Itu kena faham tu. Tadi macam Syekh Ustaz Roshimi dia ada tentang pendidikan apa, saya pun bukan bidang dia, saya tak tahu nak sebut balik contoh kan Jadi dia dah ada nampak dah tu. Sebab itulah kajian yang dibuat. Contoh Ustaz Roshimi kita bintang pembangunan standard kurikulum sintaksis Nahu Arab berdasarkan Common European Framework Reference. Nampak tak? Dia dah ada dipanggil, dia punya adalah namanya independent dia adalah yang tadi tu standard curriculum sintaksis, dan dia ada dependent dia berdasarkan Common European, sebab itu yang nak dikaji menurut tadi tu kan. Walaupun limitasi dia general, maka itu tak ada masalah, sebab kalau di peringkat yang ada limitasi bersifat institusi atau tempat kan, selalunya master dia kena lebih kecil. Kalau PhD, kalau kita nak buat biasanya satu Malaysia ataupun yang bersifat umum, kerana lebih nak buat macam yang ni, lebih nanti nak membangunkan modul kan. Pembangunan standard kurikulum pastinya antara salah satu target yang nak dicapai adalah membangunkan modul tadi tu. Okay, baik Jadi kalau tajuk tesis ataupun penyelidikan, dia adalah mesti menunjukkan proses ke atas sampel case. Biasanya panjang sehingga boleh cecah 17 patah perkataan. Dan biasanya jangan kurang daripada 9 patah perkataan. Kalau kurang daripada 9 patah perkataan, dia tidak spesifik. Dia tak nampak level working dia tadi tu. Contoh, aplikasi rebat atau rebate lah bahasa Melayu, rebat dalam penyelesaian awal pembiayaan jangka panjang di perbankan Islam. Dia nak kaji rebat, inilah independent dia. Inilah independent variable dia. Nak kaji rebat, maka di situlah kajian perbahasan rebat ni dari sudut hukum Islam ni apa, bagaimana aplikasi rebat dalam fiqh muamalat moden. Tetapi rebat yang macam mana? Rebat ni banyak. Dalam ni boleh rebat, dalam ni boleh rebat, rebat dalam Shopee boleh, rebat dalam ni boleh. Tapi rebat yang dia nak kaji adalah daripada dependent variable ni apa? Iaitulah penyelesaian awal pembayaran jangka panjang. Dalam kes-kes tu. Kerana limitasi mana? Di perbankan Islam lah, bukan pada Shopee, bukan pada perbankan konvensional, bukan pada kita panggil ni. Jadi di situ antara dia punya fokus dia. Dan nampak, dia kena ada pemboleh ubah bebas, independent variable, pemboleh ubah sandar dan limitasi. Kenapa kena ada ni? Ini adalah kita punya fokus.
Sebab kalau tulisan dakwah macam yang saya sebut tadi tu, Islam dan manusia, dia boleh cerita apa saja. Kita pun tak tahu apa nak cerita. Kenapa? Kerana dia hanyalah pintu. Bila baca baru kita tahu, Masya Allah, hebatnya ilmu ulama ni, hebat. Contoh, kitab-kitab lama, tulisan dakwah, penawar bagi hati. Apa sebenarnya nak cerita ni? Dia nak cerita tentang dia bermula dengan 7 anggota yang perlu dijaga. 7 anggota yang menjadi tempat dari sudut kekotoran hati sebagainya kan. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, akal. Jadi dia banyak. Dia ada skema dia. Gaya dulu ada skema dia, tapi kita panggil itu adalah kriteria dia. Kita bincangkan kriteria sebab kita berada bila buat research tadi tu pada kriteria ini yang kita nak buat tadi tu. Bukan membeza-bezakan untuk faham kriteria. Macam kalau drama dia kena buat dia lah. Kalau macam buat tulisan berita, macam saya sebelum ni banyak dengan harakah kan, tuliskan berita. Kadang-kadang dia punya wartawan komen, Ustaz ni tulis macam nak tulis tesis. Dia kata berita macam ni. Jadi saya pun belajar macam mana cara nak buat berita sikit. Itu yang tahu sikit tadi tu. Kan, jadi di situlah dia ada kriteria yang berbeza sesuai dengan template tulisan tadi tu. Jadi kita bila masuk research, kita kena tahu benda-benda ni supaya jadi antaranya apa? Kadang-kadang jangan pelik, kita rasa kita tahu kita nak kaji apa. Tiba-tiba pemeriksa tu kata apa? Awak nak kaji apa sebenarnya ni? Kan, bukan dia tak faham, tapi benda yang kita tulis tu tak menepati kehendak dari sudut penulisan tadi tu. Maka dia kata, awak nak kaji apa masalah ni? Apa masalahnya? Kan, maka di situlah menunjukkan dari sudut kita punya penulisan tadi tu kurang menepatilah. Bukan tak ada, tapi kurang menepati. Ini definisi sajalah. Jadi biasanya dalam kita step by step secara umum, kita kena memahami masalah yang hendak dikaji, kan? Dan kita kenal pasti suatu bidang kajian. Kita buat sorotan kajian lepas, literature review. Supaya apa kita buat benda ni? Supaya dia penguasaan ilmu kita dalam bidang tersebut. Dan yang kedua, kita nak memastikan isu yang kita nak kaji tadi tu belum lagi dikaji oleh penyelidik yang lama. Kerana kalau benda itu kita panggil totally telah dikaji oleh orang lain, maka tak perlu ada kajian. Kerana apa? Kita tidak meningkatkan pengetahuan baru, kita hanya mengulang pengetahuan yang sedia ada tadi tu. Bila kita buat sorotan kajian, kita pergi ke pustaka, kita buat research, kita baca apa sebagainya, kita temu ramah apa, contohlah, barulah kita kumpulkan secara temu ramah tadi, mengumpulkan data secara temu ramah ke kaji selidik, ke analisis kandungan ke, kan maka di situlah kita punya metod kita tadi tu. Kemudian kita analisis data, kemudian barulah kita dapat kesimpulan kita. Ini secara asas basic lah yang saya ajar kat student-student yang kita panggil undergraduate ni pun, ini antara asas. Jadi dia kena tahu masalah apa dulu yang kita nak kaji tu, apa permasalahan dia, kemudian dia bidang apa, sebab apa bidang apa, di situlah kita punya kajian artikel-artikel ataupun kajian-kajian lepas, kita boleh cari dia punya keywords dia, kajian yang sama kan, kajian yang sama kan. Maka yang perlu kita tahu lah beza penulisan biasa dan pendidikan, tahu proses pendidikan, kuasai pengetahuan dalam mengkategorikan konten sebagai sampel. Apa kita punya independent variable. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz saya nak kaji Bitcoin. Ia adalah general Bitcoin. Dia salah satu topik dalam ekonomi Bitcoin. So apa masalah dalam Bitcoin tadi tu? Apa isu yang related dalam Bitcoin tadi tu? Bitcoin dalam kita panggil isu yang related dia adalah sebagai wang hantaran. Kan ada kan tulis jadi apa expertise kita itulah berkenaan dengan penguasaan kita panggil hukum Bitcoin tadi tu dari sudut perspektif fiqh muamalat untuk dijadikan sebagai wang hantaran tadi tu. Maka itulah kita kaji. Kan contoh contoh kita nak kaji kalau siapa ada yang minat emas. Contoh kan emas. Pembelian emas secara ansuran menurut easy payment purchase payment di public gold kan, contoh kajian kajian berkaitan dengan kajian analisis ke atas situ. Ataupun kita boleh buat juga kefahaman zakat barang perhiasan emas yang ditetapkan oleh negeri-negeri kan, soal selidik
kaji stedik kepada peniaga-peniaga wanita di Kota Baru. Contoh. Sebab apa? Sebab peniaga di bazar Kota Baru kan dia punya ni pakai bas banyak-banyak sebagainya. Contoh. Jadi boleh juga nak buat. Yang penting dia lebih spesifik dalam satu isu yang related, itulah expertise kita, kemahiran kita. Expertise tu itulah bidang kemahiran kita. Asas general itu bidang, kan? Ni bidang muamalat, ni bidang halal, ni bidang sains, ni bidang sastra, ni bidang bahasa, kan Tetapi apa isu yang related tadi tu. Okey, sebelum kita berhenti, jadi kita punya biasanya proposal dia bergantung kepada universiti, tengok template universiti, tetapi tak lari. Biasanya kalau proposal dia ada dua secara asas. Di antaranya lah dia ada 10 item. Pengenalan, kadang-kadang tak ada pengenalan. Proposal itu adalah bab yang pertama. Apa latar belakang kajian kita? Apa penyataan masalah? Apa objektif kajian? Apa persoalan kajian? Kepentingan kajian itu signifikan. Apa skop kajian, limitasi, kerangka konseptual, definisi operasional. Ini kalau ada 1.8, 1.9 biasanya PhD. Master jarang-jarang diminta. Master jarang-jarang ikut tempat. Kerangka konseptual kajian. Tapi yang paling asas basic, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan, kepentingan dan skop limitasi. Yang ni, kalau dalam bentuk yang macam ni, ada universiti yang diasingkan terus. Untuk kajian literature letak dalam bab 2, metodologi kajian letak dalam bab 3. Dia asingkan terus. Dia tak letak dalam proposal yang merupakan bab 1. Yang ni kena tengok template universiti masing-masing, dan dia juga berbeza template di antara bidang social science, bidang sains sosial dengan bidang sains teknologi. Biasanya beza. Jadi kita kena bezalah. Kalau kita bidang sains sosial biasanya sama lebih kurang sama lebih kurang tadi tu. Okey. Ataupun ada juga yang dimasukkan terus. Dinamakan iaitulah metodologi kajian lepas, tetapi ini adalah bersifat ringkasan. Kerana apa? Kerana bab kedua dan ketiga tetap dia akan melibatkan dapatan dari kajian literature, dan bab ketiga dapatan berdasarkan metodologi kajian. Tak apa. Benda ni bab 2, bab 3 secara khusus bagi siapa yang baru nak mulakan penyelidikan, itu kita akan lalui proses. Tapi yang paling penting dalam proposal itu telah menunjukkan apa mapping research kita tu secara awal. Jadi ini adalah item 10 atau 12 item tadi tu secara asas. Secara asas yang kita kena nyatakan. Tetapi tidak semua item-item ni perlu diolah, ditulis dengan panjang. Yang perlu olah dengan panjang, dia sebenarnya mengikut kepada pemarkahan. Kadang-kadang dalam benda ni dia panggil tak ada pemmarkahan yang khusus. Contoh dalam kerangka konseptual dia tak ada pemmarkahan dalam definisi operasional dia tak ada pemmarkahan khusus. Dia lebih pemmarkahan yang menyeluruh yang bergantung kepada ni. Itu pun kalau ada setengah-setengah master universiti dia tak letak pun benda ni tak penting. Tapi kalau dalam PhD mungkin letak. Jadi saya nak, sebelum kita berhenti rehat break untuk ni, kita akan tengok fokus pemarkahan sahajalah. Biasanya ini adalah untuk yang tesis bukan untuk yang grant ataupun bukannya untuk pembiayaan. Biasanya kita punya title of research ada markah. Walaupun penting tapi tengok markah ada 5. Markah ada 5 adalah nak tengok sejauh mana ini kalau dalam defense proposal biasanya. Jadi dia tengok tadi itulah. Dia akan bagi dia punya rubrics marking dia no reflection of research. Tak ada kaitan, tak ada benda nak kaji kan. Dapat satu lah. Minimal reflection, moderate reflection, clear reflection, very clear reflection. Tadi kalau ada tadi tu kita dapat markah 5. Kalau kita tak cukup dia punya pemarkahan, kita dikira tak lulus. Yang kedua problem statement. Jadi problem statement ni 20 markah. 20 markah. Jadi yang ni lah kena tekan lebih sikit. Dari 20 markah pun dia bahagi separuh-separuh. Analysis of the problem dan rational and justification for research gap tadi tu. Berdasarkan problem tadi tu kita nampak apa dia punya masalah. Kan kadang-kadang kita cerita masalah tapi baca-baca saya tak jumpa masalah awak apa ni sebenarnya.
Kan? Di situ something lah. Cara penulisan kita itu. Cara kita mengolah apa yang ada data dalam minda kita kepada penulisan kita. Sehingga orang lain tak tahu. Okay? Rational dan justification for research gap. Benda tadi itu ada rasional tak? Dia tu memang masalah-masalah tak? Dan ada perlu kepada kajian ke tidak? Dan kena ingat, bila kita tulis pernyataan masalah, dia kena bersifat, bila research ni kena ada bukti, kena ada sumber. Contoh kita kata, pusat zakat berlaku ketidaktelusan. Kita pun tanya, mana bukti dia? Enggak je kot, tak boleh. Dia akan jadi andaian atau tomahan. Ini telah menyalahi prinsip akademik. Kita kena nyatakan, berdasarkan kajian Anwar dan juga kajian Mahir pada tahun ini menyatakan terdapat ketidaktelusan dalam pengurusan zakat berdasarkan kepada statistik yang telah dibentangkan oleh sekian-sekian, di mana apabila berlaku pengagihan adalah tidak sama sebagaimana jumlah kutipan yang diperolehi, dan kelompok beza yang baki daripada tadi tak dapat dijelaskan oleh pengarah urusan zakat, dan ini telah menjadi satu siasatan di dalam pihak SPRM contoh. Maka di situ ada. Jadi persoalan kajian kita kaji tentang ketelusan. Kerana apa? Telah berlaku sumber wujudnya bukti ketidaktelusan tadi tu. Kerana kita jangan main kata, kenapa nak kaji ni contoh, kenapa kita nak kaji adab di kalangan pelajar-pelajar sekolah ni? Kita berkata kerana zaman sekarang ni orang ramai tak beradab. Benda tu memang viral dan benda tu kita memahami betul ada masalah adab. Tapi bila kita kerana zaman sekarang ni ramai orang tak beradab, tapi tak ada sumber daripada mana yang menyokong, maka di situ kita dipanggil buat andaian ataupun buat tomahan. Itu bahaya, tak boleh. Itu bahaya, tak boleh. Pastikan masalah kajian mesti ada sumber yang backup daripada kajian mana, artikel mana, ataupun pelaporan berita pun boleh, tak ada masalah. Contoh kita kata antara masalah punca pengangguran kerana terdapat sebahagian pelajar-pelajar yang terlalu memilih pekerjaan. Ini disokong daripada kajian yang telah dibuat oleh sekian-sekian tahun 2020, di mana beliau telah melakukan soal selidik yang melibatkan seramai 1,500 orang responden di kalangan sekian-sekian. Maka tak apa. Itu kena hati-hati. Saya jumpa bila saya selia dan juga dalam kolokium termasuk dalam defense proposal yang ni, di antara yang saya tegur apabila problem statement masalah minta maaf terkeluar pula tadi. Saya nak share balik tentang berkenaan dengan tadi tu yang terkeluar, permasalahan kajian. Pastikan permasalahan kajian kita itu adanya sumber yang menyokong. Bukannya benda yang bersifat andaian ataupun tomahan. Contoh kalau kita nak kata, kita buat kajian tentang faktor pengangguran. Kita pun kata di antara faktor pengangguran kerana terdapat graduan yang terlalu memilih pekerjaan. Jadi kalau kita kata macam tu, di mana sumber yang menyokong, tak ada. Itu kita buat andaian ataupun kita mentohmah. Jadi melainkan kita kata di antara faktor pengangguran di Malaysia iaitulah kerana terdapat sebahagian para graduan yang terlalu memilih pekerjaan dan cerewet. Ini berdasarkan kepada kajian yang tertulis oleh Azmil 2020 dan juga Hasan Mahmud 2019, di mana kedua-dua kajian ini telah melakukan kajian selidik terhadap 1,500 orang graduasi daripada 3 IPTA dan juga IPTS, dan mendapati sebanyak 60% iaitulah sekian-sekian. Jadi penyataan masalah itu ada dia punya sumber dia. Bukan dia panggil andaian ataupun tomahan. Hati-hati. Selalu berlaku, bukan selalulah. Saya jumpa beberapa kali pada student saya ataupun student yang saya periksa,
di situ. Mereka menyatakan masalah tapi tak ada sumber, maka ini adalah bersifat andaian. Maka dia telah menyalahi etika kajian akademik. Kemudian iaitulah markah research objektif, research question. Walaupun research objektif dan research question ini adalah ringkas tulis, kita tulis 1, 2, 3. Biasanya kalau master 3 sahaja, kalau PhD standardnya mungkin sampai 5. Mungkinnya sampai 5, tapi basicnya 3 kalau master tadi tu. Dan kita kena make sure adalah apa objektif kajian menjawab kita punya soalan kajian. Dan kena pastikan soalan kajian adalah yang terbit daripada masalah kajian. Maka di situlah dia akan ditengok research objective and questions are described very clearly. Kan maka barulah dapat markah penuh 20. 5 kali 4 markah biasanya gitu. Baik. Yang seterusnya 20 markah lagi yang mana penting, iaitulah berkenaan dengan literature review ataupun hypothesis development ataupun conceptual framework. Kan, dia akan tengok di sinilah, maka dia akan pesahkan kepada 10 markah, 10% 10% able to organize different bodies of knowledge logically. Yang kedua propose research framework academic construct tadi tu. Berdasarkan kita punya literature review tadi tu adalah tersusun dan juga adalah yang ada kaitan dengan kajian yang kita nak buat tadi tu. Sumber kajian, Ustaz Zaid tanya, sumber kajian yang menyokong problem statement itu kena dari sumber tesis orang lain ke? Atau boleh sumber yang menyokong dari berita, surat khabar, contoh berita harian, tajuk pengangguran? Boleh, kedua-dua boleh. Yang penting sumber itu adalah bersifat autentik. Mesti bersifat yang kita panggil official dan diterima. Kalau berita, cari berita yang official. Berita peringkat arus perdana. Berita yang kita panggil bukan berita propaganda. Kita ambil berita mana? Contoh kita ambil Blogspot. Blogspot tidak diterima. Tapi kalau website official tokoh Qaradawi, Qurahdari, kita diterima kerana official. Tesis pun official adalah autentik. Kena nyatakan sumber. Tesis, artikel, jurnal, website tokoh, website institusi yang official, berita-berita pun boleh. Kan? Yang penting ia adalah bersifat ni. Kalau bersifat Blogspot, Wikipedia elakkan. Wikipedia untuk kita just tambah knowledge kita, tapi jangan jadikan sebagai sumber tadi tu dalam kita nak menulis. Dan juga Blogspot. Dan kalau kita orang yang kaji hukum kan, kita kena kenal pasti website hukum tadi tu. Kerana apa? Kadang-kadang kita tak perasan rupanya itu adalah sumber daripada Syiah, walaupun dia tak tulis Syiah, tapi sebenarnya sumber Syiah. Hati-hati, pernah berlaku dan dia tanya, awak ambil sumber Syiah ni awak tahu tak? Saya nampak web ni bahasa Arab, cerita pasal hukum hakam, tapi berlaku. Dia akan jadi isu tadi tu. Kalau melibatkan sumber hukum tadi tu, kalau kita dapatan. Sebab itu kalau sebabkan sumber hukum, biasanya kita minta yang prima punya sources daripada kitab asal. Kalau dah kita panggil dah disaring, sekunder, kita panggil biasanya apabila dah dikaitkan dengan isu semasa. Tapi kalau basic hukum, kita minta daripada prima, daripada sumber asas. Contoh kita bincang kalimat ibra'. Apa maksud ibra'? Kita pun ambil daripada artikel Zainal Abidin. Biasanya kita akan minta cari daripada sumber asal, iaitu Lisanul Arab ke Ibn Manzur, kemudian apa sebagainya. Kerana benda tadi tu adalah benda basic. Melainkan benda tadi tu telah kita panggil terlibat dalam isu current issues, maka kita ambil kajian-kajian dapatan yang terkini. Okay, dan juga ni research methodology, nanti kita kena ada apa design research, type of research, kemudian how to method of data collection dan analysis, sampling design. Ini semua kita panggil nantilah 20 markah. Jadi kita kena nyatakan, contoh kita buat kajian di mana, melibatkan siapa, kan, apa dia punya ni, kan. Nanti kita akan tengoklah dia punya template secara asas, secara asas yang boleh kamu semua mudah-mudahan manfaatkan. Dan significant kajian, apply value of the research. Ini pun penting. Walaupun tak sampai 20% tapi dia 15%. Maka besar jugalah hasil kajian ni, apa dia punya kepentingan dia.
dan kita punya originality kajian ini pun apa dia punya originality dia, maka termasuk dalam ni. Okay, baik, saya kira untuk yang first session ni adalah itu saja. Nanti kita akan masuklah, saya akan tunjukkan secara dia punya asas ni macam mana. Jadi nanti ini pun saya akan bagikan template dia supaya kita cuba try nanti pada akhir kita akan buat praktis. Supaya kalau siapa yang dah buat dia akan lebih nampak, kalau siapa yang baru nak buat dia akan cubalah untuk macam mana nanti dia boleh kembangkan lagi. Sebabkan itu kita ada praktis juga sekitar 12 suku nanti sampai pukul 1 praktis sambil kita berbincang lah. Siapa yang dah expert dia boleh bantu, nanti dia boleh present ataupun boleh share kepada peserta-peserta yang lain untuk kita panggil ni lah untuk manfaat bersama ya. Jadi itu antara pemarkahan lah. Jadi nak katanya dalam pemarkahan ini dia ada rubrik standard dia. Jadi di situlah kita kena kenal pasti supaya tempat-tempat markah yang tinggi ini kita kena very clear kita punya writing tadi tu supaya benda tadi tu setiap item yang dikehendaki dalam research objective, dalam problem statement tadi tu memenuhi dia punya kriteria supaya kita lulus research proposal kita. Kalau tak lulus secara baik, paling tidak lulus untuk diteruskan dengan beberapa pindaan ataupun perubahan yang diminta lah. Okay. Allahu alam 10.47 nanti insya-Allah kita akan masuk lebih kurang 11.5 minit boleh 11.5 minit nanti kita akan sambung lagi. Okey, kita rehat terlebih dahulu. Jumpa lagi 11.5 minit macam biasa, yang ada boleh santai, tak ada masalah, ada urusan boleh teruskan urusan. Nanti saya akan teruskan conduct untuk meeting ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.